Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma fa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbi ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamimil khair, amma ba'du. Alhamdulillah. Hari ini bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Rabiul Awal bulan ke berapa? Yang ketiga. Alhamdulillah. Hari Selasa kita kuliah kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, hadis demi hadis, bab demi bab. Alhamdulillah, dengan izin Allah, taufik Allah, hari ini kita masuk bab baru. Okay. Walaupun sikit-sikit, berdikit-dikit, Alhamdulillah, sampai juga kita ke bab 32. Okay, bab 32 dekat kitab kita ni muka surat 217. 217. Apakah tajuk bab 32? Iaitu bab keutamaan kaum muslimin yang lemah. Okay. Kalau bahasa Arabnya du'afa, dhaif. Okay. Orang-orang fakir, fuqara, dan orang-orang yang tidak terkenal ataupun tidak masyhur. Panjang tajuknya. Okay, subhanallah, Allahu Akbar. Okay. Cuma, saya nak tekankan dekat sini, tajuk ni keutamaan kaum muslimin yang lemah, orang-orang fakir dan orang yang tidak terkenal ataupun tidak masyhur. Ada kata kunci sebelum kita masuk ke bab ini secara dalam. Saya nak ingatkan kita semua, bab ini, kita belajar bab ni bukan maknanya seruan untuk jadi orang miskin. Faham betul-betul Bab ni bukan nak motivasikan kita untuk jadi orang fakir. Kan? Okey, apa tujuan kita belajar bab ni? Okey. Allahu Akbar. Ada satu je dalil Al-Quran, iaitu surah Al-Kahfi ayat 28. Dan ada berapa hadis? Ada Imam An-Nawawi rahimahullah dalam meletakkan sebanyak 8 hadis. Okay. Ayat Quran 1 sebagai dalil dan 8 hadis. Jadi ayat Quran dan hadis-hadis yang dikumpulkan dalam bab 32 ni, okay, bukan untuk motivasikan kita untuk jadi miskin ataupun dhaif, tetapi kita belajar bab ni, okay, Allah, Imam Nawawi meletakkan bab 32 ni sebagai bentuk tasliyah ataupun busyra ataupun sebagai hiburan. Kalau bahasa Arab, tasliyah ni hiburan. Okay? Untuk kita. Jika kita ataupun saudara-saudara kita ataupun orang muslimin, orang-orang Islam lain mengalami kemelesetan ekonomi, okay, atau kita sendiri atau orang yang kita kenal sedang berada di titik paling bawah dalam hidup dia. Sekali lagi saya sebut, kita belajar bab 32 ni bukan untuk bermakna supaya kita lepas ni nak jadi orang miskin lah, nak jadi orang fakir lah. Bukan. Bab 32 ni supaya menjadi
hiburan, maksudnya menenangkan. Sekiranya kita ni asalnya okey, tapi sekarang kita seperti diuji berada di titik paling lemah, paling bawah dalam kitaran hidup kita. Boleh? Faham Kena faham ni. Allahu Akbar. Kita biasa dengar hidup ini seperti roda. Kalaulah roda tu tak berpusing dari atas ke bawah, kereta kita bergerak tak? Tak. So pergerakan hidup kita ni, putaran hidup kita ni kadang di atas, kadang di bawah. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. So kalau betul kita akan diuji, ataupun pernah ataupun sedang ataupun kita akan berhadapan, okay, dengan ujian ni, bawalah hadis ni. Ingatlah hadis-hadis yang duduk dalam bab 32 ni. Boleh? Okay. Supaya kalau kita diuji dengan harta, dengan duit, kita jadi orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Okay. Jadi orang yang optimis, orang bersemangat, tetap bersemangat. Okay. Tetap boleh move on. Subhanallah. Sebab kalau dia pesimis, orang itu dia akan boleh sampai ke tahap nak bunuh diri ataupun bunuh diri. Sebab dia tak boleh terima dia dah jadi orang miskin. Dia sangat popular, sangat masyhur, tiba-tiba jadi orang yang tak terkenal. Orang yang tak kenal dia dah. Okay? So kemungkinan itu ada tak? Ada tak? Dalam hidup ni ada. Okay? Ada orang bila dia hilang harta, kurang harta, jatuh muflis, bankrupt, menyebabkan dia lebih jauh daripada Allah. Jadi hadis-hadis dalam bab 32 ni lah riwayat-riwayat yang supaya seandainya, okay, sama ada kita sendiri atau orang lain berada di titik paling lemah, iaitu dalam segi fizikal, material dan harta, okay, mungkin hampir tak ada. Kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Itu satu. Jadi faham bab 32 ni adalah hadis-hadis yang nak motivate kita supaya hidup ni ujian. Hidup ni darul ibtilah. Dunia ni tempat ujian. Letakkan dalam hati kita, dunia ni bukan tempat hukuman. Dunia ni tempat ujian. Bila ujian, mestilah kita nak lulus. Betul? Apa ujiannya? Sabar dan syukur. Kita dah belajar kan? Juzuk amma, semuanya boleh dikatakan Allah jadikan ni berpasangan. Betul? Okay? Kalau nak cari suami yang pandai bersabar. Kalau nak cari isteri yang pandai syukur. Dia mesti pairingnya. Betul? Pesan dekat anak cucu, nak cari suami atau kamu nak jadi suami, jadilah suami yang paling sabar. Kalau anak perempuan, jadi isteri, jadilah isteri yang pandai. Sebab Rasulullah kata, kenapa perempuan paling banyak dalam neraka? Sebab tak pandai bersyukur. Nombor satu, syukur pasal apa? Syukur suami. Katalah selepas 17 tahun hidup bersama, Allah ambil dia. Syukur dulu 17 tahun tu. Syukur Allah bagi 17 tahun tu. Betul? Sebab tu pandai dulu bersyukur. Pandai dulu bersyukur. Allah janji kalau pandai bersyukur, Allah tambah. Contoh, kita sehat 60 tahun. Sekarang sakit. Syukur yang 60 tahun tu. Okay, boleh? Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Tempat balasan kat mana? Akhirat nanti. So dunia ni bukan tempat balasan. Tanamkan dalam hidup kita, dalam hati kita, dunia ni adalah sebagai medan ujian. Jadi kita kena berjuang habis-habisan. Semoga perjuangan kita berbuah, menghasilkan nikmat yang sangat indah dekat akhirat nanti. Okay? Kita orang beriman, subhanallah, cerita hidup kita bukan sampai di dunia je. Ingat ya? Episod hidup kita bukan di dunia je.
episod hidup kita yang seterusnya ialah alam akhirat. Pegang betul-betul. Kalaulah hidup kita ni cuma kat dunia je, baik kita makan tidur, tak payah susah-susah datang belajar. Tak payah susah nak beramal. Tak payah susah pergi menuntut ilmu, lepas tu beramal. Tak payah. Kalau hidup kita sekadar di dunia. Kenapa kita kena berilmu, belajar, beramal? Sebab kita ada lagi next episode. Okay? Kita ada alam lain lagi, hidup yang kedua, hidup di alam akhirat. Allahu Akbar. Dalam solat kita, pernah tak kita terfikir, kenapa kita sujud 2 kali setiap rakaat tu? Kenapa kita sujud 2 kali? Apa kaitan dengan hidup kita? Masa kita turun sujud dengan 7 anggota kita mesti rasa. Okay? Allah Akbar. Sebab tu solat nak ikut cara Nabi. Nabi ajar semua sekali. Apa yang kena buat. 7 tu kena cecah supaya kita rasa. Dahi kena cecah. Why? First sujud, dahi cecah. Kenapa? Ingat, kita asal dari tanah. Dan kita bangun. Maknanya kita keluar, kita dihidupkan di atas dunia ni. Kemudian, sujud lagi. Kita akan balik semula ke tanah. Dan bangun lagi. Kemudian kita akan dihidupkan semula untuk Allahu Akbar. Sebab tu jangan solat macam patuk ayam. Jangan macam budak-budak. Sepatutnya kita solat hari ini dengan penuh penghayatan. Bukan saja apa yang kita sebut, setiap pergerakan solat kita tu pun kita kena hayati. Subhanallah. Kalau dulu kecil-kecil kita ingat khusyuk tu apa? Pejam-pejam mata, nangis-nangis. Okey? Subhanallah. Khusyuk tu, hati tu yang nak khusyuk. Betul. Kita kena faham, kena tahu terjemah Fatihah. Kalau saya ajar anak-anak pun memang bayangkan sampai kamu boleh, kenapa saya train tulis Fatihah, siap baris. Why? Supaya kau boleh tahu macam mana nak bunyikan. Sebab kau tahu huruf ni wujud. Alamin. Sebelum nun ada ya. Bunyikan ya tu. Ajar dia tulis, ajar dia baris. Sampai tak payah tengok. Sebab tu kalau nak belajar tadabbur, tak boleh miss tadabbur Fatihah sebab Fatihah tu wajib dalam solat. Apa hukum baca Quran? Apa hukum baca Quran? Semua surah tu sunat kecuali Fatihah, wajib. Betul? Okey? Subhanallah. Dan kalau kita sibuk nak terjemah je pula, nanti takut kita tak betul-betul khusyuk juga. Dia memang kena tadabbur juga baru khusyuk. Ramai kalau tanya budak pun, dia sekarang ni dia boleh hafal makna Fatihah. Hafal saja tak cukup. Dia kena tadabbur juga surah Fatihah tu. Dia kena kenal siapakah Allah, siapakah Rabbil Alamin, siapakah Ar-Rahman, siapakah Al-Malik. Dia kena kenal. Kalau dia hafal je, Ar-Rahman, pemurah. Tak ada meaning. Dia baru tahu terjemah tapi dia tak tahu. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadinya, hidup ni, okay, satu tadi apa tadi? Hidup ni kadang di atas, kadang di bawah. Tu kita kena menerimanya. Hidup ni, kita ni hamba, kita ni bersedia untuk diuji oleh Allah. Kita ni hamba. Kenapa kita solat? Sebab kita hamba. Kita ada Tuhan. Itu perintah Allah. Okay? Kita nak jadi hamba yang terbaik. Subhanallah, Allah Akbar. Tu banyak lagi lah. Tu masuklah kelas-kelas solat ya. Okay? Penghayatan tu penting sangat. Penting sangat. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi, kita tahu sebab itulah solat dimulakan dengan apa makna solat? Dimulakan dengan takbiratul ihram kan? Apa itu takbir? Apa itu takbir? Allahu Akbar. Okay. Solat itu masa kita takbiratul ihram sebut Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Apa maksudnya tu? Ustazah ni kelas solat ke kelas apa? Okey. Kenapa? Kenapa takbir tu?
Apa yang sebenarnya daripada Allah Akbar tu nak motivasikan kita? Nak beritahunya tujuan hidup kita yang paling besar apa dia? Ilallah. Kepada Allah. Itu tujuan hidup kita. Tapi ketika solat, ketika angkat takbir, kita bawa tak perasaan tu? Ya Allah, engkaulah tujuan aku buat semua ni. Tujuan hidup aku. Aku tahu aku akan balik dekat engkau. Dan aku ni lah yang paling kerdil, yang paling kecil, yang engkau lah yang paling besar dalam hidup aku. Okay? Membesar-besarkan Allah. Diikuti dengan Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Tak sama kalau kita, apa makna Allah Akbar? Allah Maha Besar. Apa makna ni? Subhanallah. Kita yang dah apa ni? Dah apa? Senja gila. Okay. Sepatutnya bukan solat umur budak 10 tahun. Sebab tu kita tadabbur Al-Quran. Ramai orang kadang-kadang dengan megahnya dia kata apa, tak perlu tadabbur, yang penting fardu ain. Hukum-hukum dalam fardu ain tu sumbernya apa? Al-Quran dan hadis kan? Jadi kena faham Al-Quran tak? Kena. Supaya ibadah kita tu sempurna. Supaya kita menikmati solat kita tu. Bukan sekadar nak sah ke tak sah. Sah ke batal. Kita nak nikmati solat kita tu. Sebab tu kena tadabbur. Boleh? Subhanallah. Kalau kita faham apa itu takbir. Allahu Akbar. Okay? Senang dia akan keluar. Nampak apa? Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Ya Allah, besarnya. Besar ni, akbar ni. Dia bukan macam politik tu. Takbir. Tak maaf cakap. Okey. Adakah kita takbiratul ihram kena macam tu? Kuat-kuat. Kosong macam ni. Tak kan? Sopan je. Lembut je. Tapi, dalam dia apa? Besarkan sungguh-sungguh Allah. Kita boleh rasa, ya Allah, kecil kita ni di hadapan Allah. Kita sampai tak ada apanya, sebab tu kita sangat perlukan Allah. Boleh? Ubah Ubah. Tak ada apalah. Semua ni, it's a small matter. Small matter. Tiba-tiba keluar slang British. Okay? Masa saya kat sana dulu, saya pun mesti terkejut. Apa benda lah dia cakap ni? Do you want to use this computer? What do you cakap? Okay, slang British macam tu. T dia hilang. See you later. Kita see you later. Okay. Kalau British, see you later. Okay, Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. Okay, boleh? Jadi masalah kita besar ke kecil? Ikut je sebenarnya. Apa yang besar? Allah. Jadi, kalaulah masalah tu diletak atas kepala, di atas batu jemala patik, memang dia jadi besar. Masalah tu letak kat mana? Kat bawah kaki. Biar dia betul-betul kecil. Kita pijak lagi bagi dia kecil. Yang besar hanyalah Allah. Boleh? Allah Akbar. Diduga miskin, diduga fakir, kecil ke besar? Kecil. Ya Allah, mudah-mudahan Allahu Akbar. Tak tahulah, makin belajar Riyadhus Shalihin ni rasa macam sungguh betul. Riyadhus Shalihin ni adalah kitab yang sebab memang niat Imam An-Nawawi ni, kitab Riyadhus Shalihin ni disusun supaya menumbuhkan zuhud. Menumbuhkan zuhud. Kita ni belajar Riyadhus Shalihin, kita sedang belajar untuk mengecikkan dunia. Meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Inilah dia kitabnya. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar.
Itu tadi. Yang pertama apa tadi? Apa yang kita nak faham sebelum kita masuk bab ni betul-betul? Satu, bab ni adalah sebagai motivasi ataupun hiburan untuk kita sekiranya kita diuji dengan kemiskinan, kefakiran. Ataupun seperti kita berada di titik paling lemah dalam hidup. Itu satu. Yang kedua, peringatan yang kedua ialah hidup ni memang diuji. Okey? Sebagai persiapan ataupun bekal untuk kita next episode hidup kita alam akhirat. Okey. Yang ketiga seterusnya kita kena faham ialah betul. Duit adalah segala-galanya. Betul? Setuju? Tapi bukan semuanya boleh dibeli dengan duit. Betul, hari ni nak solat selesa. Beli telekung yang selesa, sejadah yang selesa. Betul? Apatah lagi ibadah, contohnya ibadah haji. Ada syarat tak haji? Ada tak? Bagi yang mampu. Mampu ada dua. Mampu dari segi ilmu. Mampu dari segi fizikal. Jangan ingat mampu tu duit je. Tapi ilmu tak ada. Faham Kemampuan tu termasuk ilmu. Selalunya lama tak? Tak je kan? Okay. Apa, mic ni kuat kan? Boleh dengar kan? Ya, Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. Tetapi kita kena ingat, walaupun manusia kata duit adalah segala-galanya, tetapi duit bukanlah segala-galanya di sisi Allah. Di sisi manusia, yes. Duit adalah segala-galanya. Tapi di sisi Allah, duit bukanlah segala-galanya. Cuba tengok hadis keempat nanti kita akan nampak kalau hadis keempat dalam bab ni lah yang Allah katakan dunia ini lebih hina ataupun lebih kecil daripada nilai sebelah sayap nyamuk. Bab ni lah nanti kita jumpa. Subhanallah, Allah Akbar. Hadis keempat So, InsyaAllah nanti kita akan jumpa. Jadi bab ni juga sama-sama kita beringat dunia ni kecil sangat nilai dia. Kecil sangat. Yang kita siang malam fikir dunia ni, okay, yang kita tersayang sangat tinggalkan dunia ni sangat-sangat kecil. Tapi okay, dunia ni lah Allah bagi untuk kita buktikan kehambaan kita. Okay, ubudiyah kita. Dunia ni lah sebagai modal, sebagai bekal untuk kita yang hidup kekal nanti. Okay? Subhanallah, Allahu Akbar. Cuma Allah nak ingatkan, dunia ni bukan matlamat utama kita. Sebab tu kita solat, kita sebut Allahu Akbar. Itu tujuan kita, iaitu Allah. Itu tujuan paling besar hidup kita. Tujuan dunia ni kecil. Tujuan paling besar ialah Allah. Sebab tu mulakan dengan Allahu Akbar. Azan pun mula dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, membesar-besarkan Allah. Okey. Seterusnya, yang keempat, poin penting sebelum kita masuk bab ni ialah hidup kaya atau miskin adalah pilihan. Untuk hidup kaya atau hidup miskin adalah pilihan. Yang menjadi prinsipnya ialah pertanggungjawapan kita. Maksudnya, seandainya orang itu miskin, pendapatannya harian. Hari ni dapat upah, esok belum tentu. Okey, ada orang yang kita nampak dia jual barang-barang recycle tu kan. Dia kutip tin, dia kutip sampah. Okey. Sepertinya hina kerja dia tu. Kotor kerja dia tu kan. Okay. Ingat arwah bapak saya. Kalau saya sibuk orang, abah nak tulis abah kerja apa? Tak, situ kuli. Itulah arwah abah saya. Kuli, tulis je kuli. Okay. Daripada saya kecil, abah saya suka cakap, sebut je abah kuli. Okay. Kita nampak dia kerja kuli. Itu rasa sebab lah. Okay.
Saya nampak kerja dia sangat-sangat tak istimewa lah kerja dia tu. Tak ada orang nak kerja dia tu. Contoh. Tetapi minimum mungkin dia buat kerja halal. Dia tak mencuri. Dia tak rasuah. Dia, maksudnya itulah pertanggungjawaban tu. Tanggungjawab dia. Kita ni kaya ke miskin ada tanggungjawab. Betul? Allahu Akbar. Jadi kita kena faham kat sini, ada orang memang miskin tapi dia sangat bertanggungjawab dengan harta dia. Dia tanggungjawab dengan harta dia, maksudnya daripada mana harta dia, bagaimana dia belanjakan, bagaimana dia uruskan untuk dunia dan akhirat dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Kena ingat tu, kalau kita kaya, macam mana kita boleh kaya? Apa yang kita belanjakan, ke arah apa? Ingat kan? Setiap anak Adam akan dipertanggungjawabkan kan? Betul tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab ada orang pendapatan per kapita dia sangat besar, sangat banyak. Kerja dia idaman semua orang. Istimewa sangat. 6 figures, 7 figures income dia. Allahu Akbar. Tetapi dia tak gunakan harta itu untuk ke jalan ketaatan kepada Allah. Ada tak? Wujud tak? Ataupun dia tak bawa harta yang Allah beri dekat dia untuk keredaan Allah. Malah digunakan ke jalan maksiat. Auzubillah min zalik. So jangan silap, jangan silap buat pilihan. Betul, kita memang perlukan duit sekarang ni. Betul? Tetapi ingat, duit bukan segala-galanya di sisi Allah. So, Alhamdulillah, kita masuk bab 32. Itu mukaddimah. Okey. Apa dia? Apa dia? Muka surat 217. Imam Nawawi rahimahullah, atas kebijaksanaannya yang Allah kurniakan padanya, dia memilih surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 20-an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan, yang mengharapkan wajah Allah semata-mata, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia, dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Allahu Akbar. Ayat ini sebagai peringatan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua. Kita tahu siapakah manusia yang paling lurus tauhid dia? Yang paling soleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kalau masuk kelas Quran dan hadis lah, kita memang auto selawat. Betul? Kan? Masya-Allah tabarakallah. Dan Nabi juga diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Ayat ini dimulakan dengan perintah ataupun fi'il amar. Apa dia? Wasbir. Dan bersabarlah. Perintah dari siapa ni? Perintah dari Allah. Nabi Muhammad SAW juga kita
Okay. Diperintahkan, disuruh untuk apa? Bersabar. Bersabar dengan siapa? Bersabar dengan orang zalim ke? Ayat 28 ni, setiap minggu baca. Bersabar dengan orang jahat ke? Bukan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersabar dengan orang yang baik. Dengan orang yang mana ni? Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Bersabarlah, berdamping rapatlah, maksudnya jangan tinggalkan dengan orang yang menyeru ataupun yang berdoa. Kat situ yad'una tu fi'il mudhari' yang sentiasa ataupun past tense. Past tense pula. Present tense. Okey, yad'una. Apa maksud yad'una? Sentiasa berdoa. Yad'una tu doa ataupun beribadah. Okey? Berdoa kepada Rabbahum bil ghadat, di waktu pagi, wal ashi, di waktu petang. So Nabi diperintahkan bersabar bukan dengan orang yang jahat, bukan dengan orang yang zalim, tapi dengan orang yang baik, yang beribadah, yang berdoa kepada Allah, kepada Rabb pagi dan petang. Subhanallah, Allahu Akbar. So kena install sabar ni bukan dengan orang jahat je. Kena install sabar ni juga pada orang yang baik. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Sebab kalau kita tengok, kalau kita belajar ataupun tadabbur surah Al-Kahfi ni, sebab VIP kafe Quraisy Mekah, musyrikin Mekah, contohnya Abu Lahab, Abu Jahal waktu tu, okey, dia ni ramai tak pengikut. Ramai follower dia. Jadinya niat Nabi, kalau dapat berdakwah kepada VIP kafe Quraisy ni, maka akan dapat banyaklah. Maksudnya pemimpin dia sekali dapat follower dia lah, betul tak? Dapat mengikut dia. Jadi niat Nabi supaya Nabi berdakwah kepada VIP ni, supaya lebih ramai lagi akan menerima Islam. Akan tetapi, diorang punya request, kafe Quraisy Mekah ni, pemimpin pembesar Quraisy Mekah waktu tu, dia cakap dengan Nabi apa? Dia kata boleh, tapi asingkan. Kita orang tak nak duduk sekemah dengan orang-orang miskin. Du'afa, orang miskin. Fuqara, fakir miskin. Jadi dia kata tak nak duduk sama, tak nak duduk selevel. Tak nak. Boleh, tapi pisahkan. Itu dia punya special request. Maka salah ke niat Nabi tadi? Tak salah. Tapi yang tahu isi hati, yang tahu mereka ni beriman atau tidak, kafir Quraisy Mekah ni, siapa yang tahu? Allah. Jadi Allah menyuruh Nabi, memerintahkan Nabi untuk jangan tinggalkan mereka yang fakir miskin ni. Mereka yang fakir miskin, dan fakir miskin yang macam mana ni? Mereka ni sentiasa berdoa kepada Rabb mereka pagi dan petang. Subhanallah, Allahu Akbar. Kat sini ma'a, bersama-sama. Jangan tinggalkanlah tu. So kat sini ada pagi dan petang. Apa hukum zikir pagi petang? Kalau nampak kat sini. Sunat ke wajib? Sunat ke wajib? Wajib tau. Okey, buka surah 33. Dah berbulan-bulan kita tinggalkan. Ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman. Okey? Ayat ni untuk siapa? Tak nyaut pun. Saya. Okey.
Sebabnya kalau jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, pastilah ayat ni untuk orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Jadi kat sini ada perintah. Betul? Dah lama dah tak sebut kan? Ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu pasti ada perintah. Sama ada bentuk suruhan atau larangan. Betul? Okay. Kenapa? Sebab perintah dan larangan selepas ataupun dalam ayat ni dia akan terkait dengan iman kita. Iman kita ni senang naik ke senang turun? Senang turun. Dah turun bukan senang nak naik tak tu? Jadinya Allah beri perintah, suruhan dan larangan dalam setiap ayat-ayat seruan untuk orang beriman. Okey, perintah, Allah bagi ayat perintah supaya iman kita meningkat. Dan kalau Allah bagi larangan adalah untuk jaga iman kita. Untuk jaga iman kita supaya tak lagi down. Kalau ayat perintah, supaya kita up. Supaya kita naik, meningkat iman. Tapi ayat larangan untuk jaga iman kita. Okay? Supaya tak lagi merudum. Allahu Akbar. Apa perintah dalam ayat ni? Bab 1 ni. Ada 2 kan? 1 apa perintahnya? Ingatlah Allah. Betul tak? Ingatlah Allah. Itu 1. Yang kedua, banyak-banyak. So ingatlah Allah dan ingat tu pula kena banyak. Maknanya secara umumnya. Zikir ni maknanya luas Solat tu zikir tak? Okay, baca Quran tu zikir tak? Zikir. Tafakur alam tu zikir tak? Zikir. Secara umumnya zikir tu luas. Tetapi dalam ayat ni khususnya ada pula waktu khusus. Jangan tak zikir. Iaitu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Iaitu mensucikan Allah. Bertasbih, mensucikan Allah di waktu pagi dan petang. Ini khusus. Allah sebut. Sebab tu jangan tinggal zikir pagi petang. Apa yang dah Nabi ajar kita? Zikir lepas solat. Zikir pagi petang. Keluar masuk rumah. Macam kita ni dah tak terpisah dengan bawa kereta, kenderaan. Semualah nak makan, sebelum makan, lepas makan. Pakai baju. Semua rutin kita tu ada tak doanya? Ada tak zikirnya? Ada. Allahu Akbar. So ini adalah perintah Supaya apa? Kalau perintah, supaya iman kita meningkat. Baru nak turun, naik. Jadi kalau naik, sempat tak turun? InsyaAllah, mudah-mudahan tak sempat turun. Okay, ada berapa ayat-ayat perintah? Ada berapa ayat-ayat ayyuhallazina amanu? Alhamdulillah. Kalau tak dapat jawab, terluka hati I. Okay, subhanallah, Allahu Akbar. So, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah, Allah perintahkan. Ingat dia banyak-banyak. Okay? Dan bertasbihlah, mensucikan dia pagi dan sebab itulah kita bangun je pagi apa kita buat? Sunnah Nabi. Antaranya ialah Ali Imran 190 sampai 200. Kat situ dah ada apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Dah ada tasbih dah. Subhanaka faqina azaban nar. Okay, kita dah hurai minggu lepas. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Okay. Dan mereka ni berdoa kepada Rob, pagi dan petang. Kenapa mereka sentiasa ingat Allah? Kenapa Nabi diperintahkan supaya bersabar dan jangan tinggalkan mereka? Sebab apa? Mereka ni mengingat Allah, beribadah kepada Allah pagi dan petang, dan semua amal ibadah yang mereka buat tu, mereka mengharapkan semata-mata mengharap apa? Wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Sebab tu tadi awal kelas doa supaya dapat melihat wajah Allah. Allahumma inni as'aluka. Jadi tu.
Saya buka yang pendek lah sekejap. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqi ila liqa'ik bi ghairi dharra'i mudirrah. Ni. Supaya dapat melihat wajah Allah. Sebab kemuncak dalam syurga nanti, atas kita tahulah syurga tu penuh nikmat. Subhanallah. Nikmat yang tak pernah dibayang di mata, tak pernah tengah di telinga dan tak pernah pun kita terbayang-bayang. Itulah syurga. Kalau kita boleh bayangkan tu maknanya bukan syurga lah tu. Okay? Tapi on top of it, kemuncak semuanya ialah apabila dapat melihat wajah Allah. Lepas tu kita nak amalkan doa ni. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di syurga. Rindu, syauq. Okay? Rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Okay? Macam mana kita nak melihat wajah Allah nanti? Sahabat dah tanya dekat baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Razin berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap dari kami kelak dapat melihat Rabbnya tanpa berasak-rasak? Lantas, bagaimana cara kita dapat melihatnya? Baginda menjawab, wahai Abu Razin, bukankah setiap kalian boleh melihat rembulan pada malam purnama tanpa berasak-asakkan? Aku menjawab, tentu. Baginda bersabda, maka Allah lebih agung daripada itu. Maksudnya semua orang boleh melihat wajah Allah yang dalam syurga nanti. Tak payah nak berebut-rebut pun. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi amalkanlah doa ni. Okay? Nak dapat melihat wajah Allah, rasa lazat melihat wajah Allah dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Okay, amalkan dalam doa ya. Alright. So, Allah puji mereka ni sampai Allah perintah dekat Nabi, jangan tinggalkan mereka ni. Sebab mereka ni beribadah, berdoa kepada Allah pagi dan petang. So, pagi dan petang tu sinonim seperti sepanjang masa kan. Okay. Dan mereka buat semua tu semata-mata mengharap redha Allah. Jadi, kita tahu di awal dakwah Nabi, yang menerima Islam adalah di kalangan hamba abdi, betul? Di kalangan orang miskin, di kalangan orang fakir, orang susah. Okay? Jadi bila Islam datang membebaskan penghambaan, okay? Kafir Quraisy Mekah, mereka tak boleh terima bahawa manusia ni adalah hamba, tapi hamba kepada Allah sahaja, bukan hamba sesama manusia. Jadi dia tak nak terima konsep tu, konsep perhambaan tu. Dalam Islam, kita ni dibebaskan daripada penghambaan kepada makhluk. Kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah hari Ahad ni seminar Fatihah. Siapa belum daftar dipersilakan. Okay? InsyaAllah kita akan masuk iyyaka na'budu. Okay. Semata-mata mengharap dapat melihat wajah Allah. Okay, satu lagi sebelum saya lupa, cuba buka surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, surah ke-74. 74 pula. Sorry. 75. Al-Qiyamah ayat 22. Surah ke-75 ayat 22. Okay, Al-Quran muka surat 578. 578. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri. Kenapa muka mereka berseri-seri? Nadhirah. Kenapa muka mereka berseri-seri? Sebab dapat melihat kepada hanya ila rabbiha nazirah, dapat melihat wajah Allah. Okey, tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Jangan kita samakan pula atau bayangkan macam manalah wajah Allah, tak perlu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan satu apa pun. Tapi itu yang Allah sebut, itu yang kita fahamkan. Boleh? Kita pun kalau nak duk teringat je, letak gambar perut ke, letak gambar muka? Wajah kan? Boleh? Allahu Akbar. Subhanallah. Okay, balik pada Al-Kahfi kita. Apa lagi perintah? Pertama, wasbir. Perintah kedua, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau berpaling
kedua matamu dari mereka. Mereka ni tadi siapa? Orang-orang miskin, orang-orang fakir tadi, orang-orang yang susah tadi. Okey? Kerana menghendaki zinatal hayatid dunya, perhiasan dunia. Okey? So bersabar. Jangan bersabarlah dengan orang-orang miskin. Walaupun diorang tak bayar upah, diorang mungkin tak ada duit nak beli perfume. Okey? Mereka tak mampu siapkan jamuan untuk kita kalau kita pergi berdakwah kat tempat dia. Okey? Sebab itulah berdakwahlah kepada orang-orang ataupun golongan asnaf. Okey? Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab bila kita pergi ke sana, kita tahu kita tak boleh harap apa-apa. Jadi pendakwah dan mad'u yang didakwahkan pun dua-dua tu benar-benar mengharap wajah Allah. Okey? Jangan engkau berpaling kepada mereka kerana nak hayati dunia. Maksudnya memang kalau Nabi dapat VIP tadi, maka lebih ramailah lagi Nabi dapat terus pengikut-pengikutnya, betul? Okey? Tetapi Allah lagi tahu. Sebab tu Allah perintahkan Nabi untuk stay dengan orang yang dan Bilal bin Rabah semua tu kan, keluarga Yasir. Allahu Akbar. Dan perintah ketiga dalam ayat ni apa dia? Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Dan jangan kau taat pada orang yang telah lalaikan hatinya. Lalaikan hatinya dari apa? An zikrina, dari mengingati kami. Kat sini Allah letak mengingat kami, zikir, mengingat kami, Allah letak lidah ke hati? Hati, qalbahu. Sebab tu ada orang dia berzikir subhanallah, 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 tapi tak tutup aurat. Zikir dia sebut alhamdulillah, zikir lidah dia sebut tu. Tapi tak solat pun ada. Menipu pun ada. Betul? Sebab itulah zikir di lidah tak semestinya hatinya pun berzikir. Jadi yang paling ialah kita nak nombor satu, zikir dengan hati dulu. Apa maksud zikir dengan hati? Okey, patah balik. Tadi sunnah Nabi. Pagi-pagi baca apa? Ali Imran kan? 190, 191 sampai 200 kan? Siapa ulul albab? Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia bangun pagi mengingat ciptaan Allah. Ya Allah, malam tadi aku tidur gelap gelita. Aku bangun, lepas ni akan siang. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Kalau engkau boleh gelapkan, kau boleh terangkan seluruh hidup aku pada engkau, ya Allah. Seluruh hidup aku untukmu, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan kau saja, ya Allah. Okay? Jadi, itu zikir dengan apa tu? Memikirkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Itu zikir guna apa tu? Hati. Kalau hati tak ada, semalam kita sebutkan, hati ni library untuk isi apa? Asmaul Husna. Nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam ni. Anak harta sini. Sini cuma pencipta hati ni. Pemilik hati ni. Pengatur hati ni. Sebab tu doa yang banyak Rasulullah baca antaranya ialah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita dah belajar SQFL, Sodru, Qalbu, Fuad, Lub. Dan lapisan pertama yang paling kita kena jaga Sodru. Yuwaswisufi, sudurin nas. Itu first attack. Syaitan ialah sudur kita. Sebab tu hati kita kena penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Kita kena belajar. Kena tahu. Isi semua ni. Okay? Sebab itulah zikir gunakan yang paling besar ialah hati. Hati penuh dengan ma'rifatullah, lisan dia auto. Sebab tu, kalau dulu-dulu kita dengar, dia tu mulut dia jahat, tapi hati dia baik. Sahih ke? Tak sahih. Sebab apa yang keluar kat lisan dia, itulah dari
hati. Jaga-jaga. Okey? Allah Akbar. Sebab itulah kalau siapa yang mati dengan La ilaha illallah, sebab sepanjang dia hidup, itulah yang paling banyak disebut. So, kalau siapa yang nak mati terakhir dengan La ilaha illallah, pastikan hati dia banyak La ilaha illallah. Apa sajalah. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah. Semua tu. Barulah esok insya-Allah kalimat akhir kita kalimat tauhid. Boleh? Okey. Jadinya kat sini kita nampak berzikir dengan hati, qalbahu. Sebab okey, cuba buka surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 4. Allah berfirman, muka surah 418. 418. Ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Apa maksud dia tu? Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Jadi, dalam hati kita tak boleh ada dua cinta. Cinta akhirat dengan cinta dunia kena pisahkan. Jadi, dalam dada kita sepatutnya cinta dunia ke cinta akhirat? Cinta akhirat. Cinta Allah. Okay? Cinta yang membawa kita kepada akhirat. Nikmat akhirat. Tak ada. Allah tak cipta ada dua cinta. So, cinta tu letaklah cinta Allah. Okay? Right. Kemudian wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa. Nampak tak kesan kalau cinta dunia? Apa jadi bila efek cinta dunia? Wattaba hawa. Bila dia cinta dunia, maka dia akan ikut bila dia lalai, bila hatinya lalai. Tak, first kali ni. Okay, kita nampak dia tak ingat Allah, dia tak berdoa kepada Allah. Okay? Bila dia tak ingat Allah, dia tak mengharap bertemu dengan Allah, dia akan jadi apa? Dia akan cinta dunia. Bila dia cinta dunia, okay, hatinya jadi keras, hatinya jadi lalai, hatinya terkunci sampai dia tak nak tadabbur Al-Quran. Okay? Lepas tu apa jadi? Dia semakin teruk dia semakin teruk. Dia ikut pula hawa, dia dah tak kisah dah halal haram. Asalkan apa yang dia nak tu, dia kan cinta dunia. Asalkan dia dapat pangkat tu, asalkan dia dapat harta tu, asalkan dia dapat apa yang dia nak tu, maka dia dah ikut nafsu dia, hawa nafsu dia, tak kira dah halal haram, sampai apa jadi lepas tu? Dia melampaui batas. Step by step. Sekarang faham kenapa tak boleh cinta dunia? Sekarang faham tak kenapa kita kena ingat Allah banyak-banyak? Sebab kalau kita tak ingat Allah banyak-banyak, apa jadi? Apa jadi? Kita akan cenderung untuk cinta dunia. Bila dah cinta dunia, hatinya tu cenderung apa? Dah tak ingat Allah, tapi dia bukan ikut lagi Al-Quran dan Sunnah, dia akan ikut nafsu dia. Bila dah ikut nafsu, tak kira lah. Ikut suka dia je lah. Okay? Asalkan dia dapat apa yang dia nak. Okay? Wa kana amruhu furuta. Maka urusannya telah melampaui. Okay? Sebab itulah Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan dalil ni dalam hadis ni. Kenapa kita kena, seandainya kita diuji berada di titik paling bawah dalam hidup kita, Allah ambil semua harta yang kita ada, pangkat yang kita ada, Allah ambil semua. Kita seperti rasa macam malunya nak keluar, nak tengok matahari pun malu. Okay, rasa macam tak bernilai diri ni sebab dah tak ada apa-apa dah. Dah siapalah kita kan, semekin makan semekut dekat semedit contoh. Okay, rasa macam tak berguna dah. Habislah bila dia rasa dunia ni duit adalah segala-galanya. Okay? Tetapi duit bukan segala-galanya di sisi, right?
So, bila kita bersama dengan orang fakir miskin, kadang-kadang yang boleh membuatkan hati kita tak cenderung kepada dunia. Bila asyik pergi rumah orang kaya, maka berangan apa? Nanti nak kena belilah set pinggan macam tu. Nanti kena belilah periuk macam orang kaya tu. Nanti rumah aku kena pasang langsir macam orang kaya. Aku asyik pergi rumah orang kaya je macam tu lah. Betul tak? Tapi bila kita pergi orang miskin, hai, rasa pinggan ni, kalau bagi ni, aku tengok pinggan ni dia bagi dekat kucing je makan. Contoh. Tapi, contoh. Tapi lepas tu kita jadi tak kisah dah. Betul? Makan daun pisang pun kita okey je. Kan? Sekarang ni mahal tak makan daun pisang? Mahal. Kalau tulislah restoran daun pisang, murah ke mahal? Mahal sekarang ni. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu bahayanya kalau asyik ke arah tu je. Faham Boleh? Sebab kalau hari ni kita lah yang ajar anak kita sebenarnya. Kalau kita ajar dia benda mewah je, okay, nanti kesan dia macam itulah antaranya. Kan? Nak pula sebenarnya kita ni bukanlah mampu. Tapi sebab nak accent, nak ada gaya, okay, itu yang sudahnya ikut hawa nafsu dan kadang-kadang bang, nak rantai, nak itu, nak ini, nak tukar, nak raya lah itu. Kadang-kadang itu yang menyebabkan kadang-kadang lelaki mengambil sebab yang kat rumah tu asyik minta tu, minta ni. Faham tak ni? Bukan yang di sini. Dulu-dululah punya kisah ke, kan? Kerana suami dia yang Datuk, tapi bininya yang Datuk Seri. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, kita tak boleh pandang rendah ataupun lagi dalam Islam, okey. Allah tak pandang apa? Ingat tak hadis awal-awal dulu kita baca Riyadhus Shalihin. Allah tak pandang jasad kita, luaran kita. Allah pandang apa? Hati kita. Allah pandang qalb kita, qalbu kita. Allah bukan pandang luaran, betul? Katalah kita nak beli kereta. Kita second lah, kan? Itu je lah yang kita mampu, kan? Luar TikTok, sekali kita tengok enjin dia, ni kereta banjir ni. Sebelah tu taklah lawan no. Tapi enjin dia ngetop. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang internal atau external? Kita pilih enjin ke kita pilih body je? Kalau nak beli kereta lah. Kita pilih enjin dia kan? Betul tak? Manalah tahu badan dia je conch. Tapi enjin dia MERS. Kita tahu kan? Allah Allah, tak mungkin lah kan? Kancil tak boleh bawa enjin MERS tu. Okay, faham So sebenarnya yang penting dalaman kita, kolbu kita. Okay? Sebab dari segi luaran je kita tak boleh tahu dia siapa. Kan? Allahu Akbar. Jadi kenapa Imam Nawawi meletakkan dalil ni? Sebenarnya banyak benda kita boleh belajar. Okay? Subhanallah, Allahu Akbar. Sentiasa ingat Allah. Sebab apa kalau bahayanya ataupun apakah dalam Al-Quran Allah sebut ciri-ciri munafik. Antara ciri-ciri munafik, apa dia? Surah keempat, ayat 142. Muka surat 101. Muka surat 101, ayat 142. Cuba tengok ayat tu. Ini sekaligus kita tadabbur lah ayat 28 surah Kahfi ni. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apakah antara ciri-ciri munafik? Sesungguhnya munafiqin, orang-orang munafik, mereka menipu Allah. Apa mereka menipu tu? Tipu daya terhadap agama Allah.
pura-pura beriman. Solat belakang Nabi, tapi dialah ketua munafik. Siapa tu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Okay? Ketika Nabi di Mekah, senang nak kenal musuh dengan sahabat. Sebab yang sembah berhala tu confirm lah musuh. Betul? Tapi di Madinah, Nabi menghadapi cabaran. Cabarannya apa? Munafik. Sebab apa? Zahirnya, luarnya dia Islam, semayang dengan Nabi. Tapi hati dia sebenarnya nak bunuh Nabi. Tak suka dengan Nabi. Itu bahayanya. Jadi kita kena cek diri kita, ada tak ciri-ciri ni? Takut-takut kita ni ada sifat munafik. Apa cirinya? Bila solat dengan kusala. Bermalas-malasan. Sabar je. Baru Zuhur. Dah asar. Macam marah pula. Ingat zikir pagi? Rabbi a'udzubika minal kasal. Dia bukan tak mau, dia malas. Betul? Tak tahu lain cerita. Ni tak mau. Malas. Lepas tu kalau dia solat pun, dia ingin, ni riak ni. Dia ingin dilihat. Bila tak ada orang, dia buka handphone. Bila dengar ada orang, terus pegang, terus berzikir. Subhanallah, subhanallah. Okay? Allahu Akbar. Supaya dilihat manusia. Lepas tu apa lagi ciri munafik dalam ayat ni? La, tidak. Wala dan tidak. Yazkurunallah. Tidak ingat Allah illa kecuali qalila. Sedikit. Sebab tu kena ingat Allah banyak-banyak. Sebab kalau ingat Allah sikit tu sifat apa? Sifat munafik. Jadi Rasulullah dah ajar kita, dah aturkan kita. Okay, semua aktiviti kita ni, semua ada doa. Hatta keluar masuk toilet pun ada doanya. Allah, sempurna tak Islam? Sempurna sangat. Allahu Akbar. Kan Allah. Jadi kesimpulannya, daripada ayat 28 ni, kita masuk hadis pertama minggu depan lah. Sebab banyak juga nak kena urai hadis pertama tu. Hadis pertama tu tentang ahli syurga dan ahli neraka. Kita simpan minggu depan ni. Okay. Jadi apa kita belajar hari ni? Okay. Yang saya kalau warna biru tu ialah perintah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Apa perintahnya? Ada 3 kan? Yang pertama ialah wasbir, bersabarlah. So dekat dunia ni apa ujian kita? Syukur atau sabar. Syukur bila dapat nikmat, sabar bila dapat. Make sure kita lulus. Kita akan silih ganti Bukan semestinya kaya tu je nikmat. Miskin tu ujian, tak. Dua-dua diuji. Dua-dua adalah ujian. Perintah kedua apa dia? Wala ta'du ainak. Jangan berpaling. Yang ketiga perintahnya ialah jangan taat pada orang yang lalai hatinya. Maknanya dia cinta dunia. So, kesannya bila dia tak ingat Allah, okay, dia akan jadi cinta dunia. Bila dia cinta dunia, hatinya pun lalai, tak ingat Allah. Okay, hatinya jadi keras. Okay. Malas saja nak berzikir, nak solat, nak infak. Okay, semuanya malas. Nak pergi belajar, malas. Okay. Alah, yang penting pandai baca, tak faham pun tak apa. Boleh macam tu. Okay. Yang penting baca Quran, tak belajar hadis tak apa. Tak boleh. Boleh. Sebab Rasulullah sebut dah, kalau kita pegang dua ni, Al-Quran dan Sunnah, kita takkan sesat. Okay, so dua-dua. So kesannya, bila dah cinta dunia, hati jadi keras, okay, maka dia akan ikut. Hatinya bila dah keras tu, ingat kita belajar Asy-Syams kan? Memang Allah dah ilhamkan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. So ilham tu dah ada, tapi bila hati dia dah tak diisi dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hati dia akan cenderung ikut fujur. Dia akan buat kerosakan, kedurhakaan kepada Allah. Lama-lama dia jadi
terbiasa. Dia buat dosa tapi dah tak rasa apa-apa dah tak rasa bersalah dah. Okey. Maka lepas tu dia jadi ketagih pula. Tak buat rasa, dia berlawanan lah dengan ilham taqwa. Okey. Subhanallah. Dia ikut hawa, kemudian maka dia akan jadi orang yang melampaui batas. Okey. So, saya bulatkan qalbahu dan zikrina. So, pastikan hati kita tu. Jangan zikir di lisan sahaja. Ingat Allah tu di. Okay? Sebab bila kita ingat Allah dekat hati, lisan kita auto. Dia akan ikut. InsyaAllah. Macam mana nak sinergikan? So, mata kita yang fizikal ni, tengok alam. Telinga kita ni, boleh dengar bunyi burung ke contohnya. Bangun pagi. Okay? Subhanallah. Dia bangun. Okay? Semua tu kaitkan dengan ayat Quran. Sebab hati kita ni juga ada mata hati. Telinga hati. Okay, bawa semua ni. Jadi kolbu kita jadi kolbun salim. InsyaAllah. Kolbun yang selamat. Selamat daripada apa? Syirik, syahwat, subuhat. Okay. Bahaya sekarang ni. Okay, katalah kita senang nak kenal syahwat. Okay, kita dah tinggal. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh dengan syubuhat. Syubuhat ni ialah pemikiran. Pemikiran dia rosak bila tidak lagi pemikiran tauhid. Bukan pemikiran tauhid. So, bab 31 kita belajar apa hari tu? Bab islah kan? Bab mendamaikan. Bukan besar ke kecil masalah tu. Bukan siapa yang menjadi punca masalah tu. Tapi kenapa orang tak boleh berdamai? Sebab dia akan balik kepada pemikiran dia. Pemikiran dia dunia. Dia nak juga harta tu. Tapi kalau dia memikirkan berlandaskan tauhid, iaitu akan ada hari akhirat, dia akan pilih untuk berdamai. Sampai ada hadis Nabi kan, kalau kau beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka kalau tidak ada benda manfaat untuk diucapkan, lebih baik dua tu, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Okay, so tukar pemikiran kita kepada pemikiran tauhid. Pemikiran tauhid. Sikit-sikit fikir. Hidup aku bukan kat sini je. Aku kena fikir hidup aku yang lepas ni. Yang aku nak berebut sangat ni, nanti aku tinggal juga. Betul? Okay? Gunakan rasional, gunakan Al-Quran dan Sunnah. Terutamanya. First kali balik pada Al-Quran dan Sunnah, tanya iman kita. Tepuk dada tanya iman. Okay? InsyaAllah. So kita akan sambung ke depan, masuk hadis pertama. Ampun dan maaf, salah silap, yang benar, yang hak. Lemah daripada saya. Aku liqauli hadza wa subhanahu wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.